Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mira pasti kita semua dalam keadaan yang sentiasa mahu menjaga kebersihan diri dan patuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Sentiasa jaga diri kita, keluarga dan juga masyarakat. Mira juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton serta Nona kerana tidak pernah jemu menyokong kami dan sentiasa memberi pandangan dan idea terkini berkenaan wanita. Teruskan kesihatan anda bersama kami. Hidangan kuih tradisional yang ringkas dan cepat. Resepi kuih koci pulut hitam dan kuih abo-abo, aroma daripada balutan daun pisang pasti membangkitkan selera. Mendekati pelakon baru dalam bidang lakonan, Maisara Sufia mahu mencari sisi berbeza sebagai seorang anak seni. Buah tembikai penghilang dahaga, variasi pemanis mulut daripada buah tembikai ini melalui evolusi makanan yang moden dan terkini. Selain itu, tanaman pelbagai jenis buah tembikai juga dapat membantu merangsang ekonomi pertanian negara. Tembikai merah, tembikai susu dan rock melon, sumber rezeki berasaskan buah-buahan ini boleh dipelopori. Dalam tempoh PKPP dan PKPB ini, pasti banyak masa diluangkan di rumah dan apabila meluangkan masa di rumah, pasti ibu dan suri rumah pening untuk mereka cipta aktiviti terutamanya untuk anak-anak. Banyak perkara bermanfaat boleh dilakukan bersama dan ini secara tidak langsung mengeratkan lagi hubungan antara si keluarga. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah dengan memasak, membuat kuih, kek dan juga pelbagai jenis manisan. Kuih moden atau lama tetap ada penggemarnya. Kuih koci antara yang digemari ramai dan ada juga mengevolusi kuih orang lama ini. Saksikan resepi Nona minggu ini. Bersama Cikgu Garang Akademi, berkongsi kuih tradisional yang dimodenkan bersama cara pembuatan yang ringkas dan cepat. Resepi pertama, kuih koci pulut hitam. Antara bahan-bahan yang diperlukan adalah tepung pulut hitam dan tepung gandum. Langkah pertama kita mesti buat inti dia, iaitu ni adalah kelapa parut, daun pandan, kita ada juga gula merah, garam, gula pasir putih dan juga air. Ya? Okey, kemudian kita ada bahan untuk dough kuih koci itu sendiri, iaitu kita ada tepung pulut, sedikit tepung pulut hitam, tepung gandum dan juga air untuk kita bancur dough tersebut. Dan yang terakhir kita kena ada santan sebab tadi resepi kita adalah kuih koci santan. Jadi kita ada santan, air, tepung beras, tepung jagung dan juga sedikit garam. Cara-cara yang pertama kita akan masak inti terlebih dahulu. Okey. Kita masukkan air. Kita masukkan kita punya gula merah. Kita masukkan pula gula pasir. Kita masukkan garam dan juga daun pandan. Sebatikan dulu bancuhan ni sampai gula merah tu larut. Jadi ni kita punya gula pun sudah larut. Apabila sudah larut, anda masukkan kelapa parut ni. Saya nak share sedikit tips apabila anda punya inti ni dah kering, kemudian anda sejukkan, lagi bagus kalau anda dapat masukkan di dalam freezer. Tujuan kita masukkan dalam freezer ni untuk anda mudah jadikan dia macam ni. Sebab dia dah sejuk, dia melekat-lekat ya. Jadi anda mudah nak gentil-gentilkan dia. So selepas ni pembuatan kuih koci anda lebih lancar. So kita boleh mulakan dengan membacuh dia punya adunan. Okey, langkah pertama, anda masukkan tepung pulut ni, pulut putih, kemudian masukkan tepung pulut hitam, masukkan juga tepung gandum. Okey, 3 jenis tepung ni ya. Kita gaul. Kemudian anda masukkan air sedikit demi sedikit. Ya. Maksudnya kita akan uli sehingga dia jadi dough. Dough kuih koci ini boleh dipelbagaikan. Adunan menggunakan tepung pulut hitam akan sedikit liat. Campurkan sedikit tepung gandum untuk mendapatkan dough yang diinginkan.
Sebelum kita nak bentukkan kuih koci ni, nak bubuh inti, anda dah boleh panaskan air. Sebab kuih koci ni cara kita nak masak dia adalah dengan cara rebus di dalam air. Ni saya dah buat dah. So, kebiasaannya saya akan timbang dough ni sebab supaya kuih tu sama je dia punya saiz dia. Saya menggunakan sekitar 18 ke 20 gram untuk setiap biji ni. Ambil sedikit adunan dough, lepirkan di atas tapak tangan. Kemudian masukkan inti kelapa dan bentukkan ia secara membulat. Bentuknya haruslah dibuat rapi dan kemas agar tidak terbuka sewaktu direbus. So, apabila air ni sudah menggelegak, kita boleh masukkan berbola kuih koci kita ni ke dalam rebusan air ni. Okey, sementara kita tunggu kuih kita masak, anda dah boleh bancuh ataupun prepare dia punya santan dia, ya, sos dia ni. Okey, first kita akan masukkan santan. Anda masukkan air. Anda masukkan garam. Tepung jagung dan juga tepung beras. Terbancuh sebati. Kita akan mula masak dia sedikit pekat. Kemudian terus masukkan ke dalam bancuhan santan. Anda kena terus gaulkan supaya kuih ni tidak melekat satu sama lain. Sekarang ni kita adalah proses terakhir, iaitu kita nak balut kuih koci kita ni ke dalam daun pisang. Okey, daun pisang ni kita dah siap layur dia supaya dia lembut. Anda potong lebih kurang saiz 5 inci kali 4 inci macam itulah, ya. Sukatan tepung dan inti yang diberikan ini dapat menghasilkan sebanyak 70 biji kuih koci. Resepi kedua pula adalah kuih abok-abok. Bahan-bahannya adalah sagu kelapa parut, garam, gula melaka atau gula kabung, air, daun pisang dan pencukil gigi secukupnya. Sekarang kita nak buat kuih abok-abok. Okey, ni antara bahan kita adalah sagu, kelapa parut yang putih sahaja, ambil yang putih dia sahaja. Kita ada sedikit garam. Ini adalah gula nisel ataupun gula kabung yang di luar dia tu ada macam tika tu. Air untuk kita nak rendam kita punya sagu ni sebentar nanti. Daun pisang yang kita dah layur, kita dah potong macam ni. Langkah pertama, anda mesti rendam sagu ni anda dah timbang. Macam ni saya dah timbang 250 gram. Ya, anda just masukkan air ni. Kita akan rendam sagu kita ni sekitar 10 minit. Itu sahaja. Okey, kita akan toast sagu yang kita dah rendam ni, ya, buang dia punya air dia. Kita akan toast dia. Masukkan garam ke dalam kelapa kita ni. Gaul sebati. Masukkan dalam bekas. Juga kita masukkan kelapa parut yang kita dah campurkan dengan garam sebentar tadi. Kita akan mula membalut kita punya kuih abok-abok. Ini daun yang dah kita siap layurkan. So, langkah pertama anda kena jadikan dia macam kon supaya anda boleh isi dia. Masukkan 2 sudu sagu dan setengah sudu makan gula melaka. Bagi yang suka manis, tambahkan sedikit lagi gula dan 1 sudu sagu. Kemudiannya dibungkus kemas. Kukus kuih abok-abok ini selama 20 minit. Okey, ni kuih abok-abok kita yang dah siap kita kukus, dah masak sempurna. Okey, selamat mencuba. Keenakan rasa asli sagu bersama gula melaka dan kuih koci pulut hitam ini sentiasa menjadi pilihan seisi keluarga selain aroma daun pisang yang membangkitkan selera. Selamat mencuba. Berkenalan dengan artis baru Maisara Sofia, namanya semakin dikenali ramai. Memiliki rupa parisan cantik adalah satu bonus bersama bakat semula jadi dalam bidang lakonan. Meskipun sedang mencipta nama, Maisara percaya kepercayaan dan sokongan daripada keluarga dan peminat akan terus membawa namanya di persada dunia seni. Maisara Sofia, bintang baharu dunia seni.
Bakat gadis manis yang masih baru, Maisara Sufia 22 tahun, mula mendapat perhatian selepas dia membawa watak antagonis dalam drama pertamanya di sebuah stesen televisyen tempatan. Sebelum itu, anak kelahiran Terengganu ini juga aktif dalam bidang pengacaraan selain pentas peragaan. Selepas saya menamatkan pengajian, ada production manager approach I dekat DM melalui Instagram. Dia cakap offer I lah untuk berlakon untuk telemovie, and then I said yes. Macam I tak pernah terlintas pun untuk terlibat dalam bidang lakonan ni, tapi mungkin rezeki kat situ. Kerjanya sebagai seorang pramugari juga banyak membuka ruang untuk dia berada di dalam industri seni. Bagi I, apa yang kita perlu ada untuk masuk dalam industri ni, first adalah disiplin. Kalau kita tak ada disiplin, kat mana pun kita berada, benda tu will never work. Okay. And then second, kita kena hormat orang. Untuk orang hormat kita, first pun kita kena hormat orang. And then be humble whenever you are. Baginya, kejayaan itu dapat dicapai jika terus menimba ilmu dan mencari pelbagai pengalaman untuk memperbaiki setiap kelemahan diri. Kalau dalam lakonan, kena marah tu bagi I is a normal thing sebab you baru lagi, and I take it as a positive sebab bila orang marah kita tahu kat mana salah kita, kat mana kita perlu perbaiki diri kita lagi. Family members saya semua support I dalam bidang lakonan. Diorang tak ada masalah, diorang memang bagi 100% sokongan dekat I. Kehadiran ramai pelakon baru juga menuntut pelakon ini untuk mencari sisi yang berbeza selain mempertaruhkan bakat yang sedia ada. Kalau masa lapang, kalau I shoot, I dah penat kan, and then so I akan ambil masa terluang I tu untuk mencantikkan diri lah. I biasa pergi spa, biasa relaxkan my skin sebab bila dah shoot makeup hari-hari 24/7, so I akan recover balik. I akan pergi kat spa balik sebab I jenis I can say that I am obsessed tu kecantikan. So harapan saya sebagai salah seorang anak seni lah di industri ni, saya berharap dapat lebih banyak lagi peluang dalam mencuburi bidang ni, banyak lagi dapat karakter yang berlainan, dapat pengalaman untuk berlakon dengan ramai lagi artis lain. Semoga bintang Maisara semakin bersinar dan muncul bersama drama-drama hebat di kaca televisyen. Perincian manik dan fabrik antara elemen penting untuk menyerlahkan lagi sesuatu rekaan. Bagi busana pengantin, perincian perlu dilakukan dengan teliti agar dapat menaikkan lagi seri bakal raja sehari. Bagi jenama fashion Dawn's Bespoke, Breaker Fashionnya sentiasa mahu mencipta kelainan untuk busana pengantinnya agar tidak sama dan tidak jemu dipandang. Penataan warna memainkan peranan sangat penting dan pemilihan aksesori tambahan di atas permintaan pengantin itu sendiri. Kita bersama dengan Breaker Fashion ini yang mahu mencipta kelainan dan membina identitinya tersendiri. Di saat seluruh dunia sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19, Breaker Fashion berbakat besar ini, Muhammad Khairi Fitri atau lebih dikenali sebagai Dawn, 33 tahun, terus berkarya untuk menghasilkan 9 busana pengantin koleksi terbarunya. Meminati dunia fashion sejak kecil lagi, membuatkan dia nekat untuk terus mencapai impian menubuhkan label dan empire fashionnya sendiri. I didn't have the guts to study in fashion sebab kita memikirkan future kita. Adakah bright future dalam bidang fashion. But afterwards, Dawn ambil foundation dalam bidang fashion, and then I've learned through experience lah afterwards. Aktif sejak tahun 2012, anak kedua daripada 3 orang adik-beradik ini akui keaslian di dalam mengolah idea amat penting untuk menghasilkan sesuatu rekaan. Kita buat research, kita getting inspired from other designers, kita tengok what are there in the market. So bila kita tengok apa yang orang dah pakai, apa yang menjadi common dan menjadi trend semasa, Dawn olah balik dan kita buatkan setiap helaian tu dalam signature kita sendiri. Begitu mementingkan kekemasan di dalam setiap jahitan, rekaan yang ringkas dengan beberapa perincian di bahagian dada dan lengan mampu menunjukkan lagi sisi anggun seorang wanita. Personally, Dawn tak ada specific DNA untuk diri Dawn. Because to me, apa yang Dawn cuba ketengahkan adalah konsep minimalism. Of course, untuk kita
keluar dengan bridal collection, it has to be feminist. Feminism dalam collection tu is very important sebab every bride wants to look beautiful in a piece. Walaupun busana pengantin melalui peredaran zaman dengan gabungan warna-warna terang, namun rekaan dan warna klasik seperti putih, krim ataupun kelabu dianggap cukup sinonim dan mempunyai permintaan tinggi dalam kalangan bakal raja sehari. Sebenarnya bakal pengantin tu ada insecurities. Putih dan color-color yang dekat dengan putih ataupun silver match dengan any kind of color tone. So, diorang tak nak take risk of wearing something else daripada putih. And it's common bride pakai putih. Selain mengeluarkan koleksi yang moden, rekaan bermotifkan tradisional masih dikekalkan supaya bakal pengantin boleh memilih busana mereka mengikut citarasa masing-masing. Setiap koleksi juga mengambil masa selama 3 ke 4 bulan untuk disiapkan. Kaji the market and fabric hunting. So, benda-benda tu actually bukan express. Untuk menghasilkan satu-satu helaian tu, it takes quite a lot of time actually. Menjadikan Datuk Bernard Chandran sebagai idola, Don menawarkan busana hanya mengikut tempahan agar setiap rekaan mempunyai nilai eksklusif tanpa meniru rekaan sedia ada. Don hanya mengeluarkan helaian-helaian bespoke atau made to measure exclusively untuk pelanggan supaya pelanggan rasa lebih personal and tak sama dengan apa yang ada di pasaran. So setiap helaian tu berbeza sebab tu Don hanya offer servis bespoke sahaja. Setiap perniagaan pasti ada pasang surutnya. Biarpun sudah 8 tahun berpengalaman dalam dunia fashion, Don sentiasa mengambil berat tentang kepuasan dan keselesaan pelanggan. I've never been through such tragic incident selama buat bisnes ni, but extremely customer yang cerewet tu ada. You know, me as a designer, what I do is you have to always stay on the ground. Kita offer service kita untuk customer. So what we do is to comply and sampai customer tu puas hati. Walaupun semakin ramai anak muda yang mempelopori industri fashion tanah air, mereka ini bersikap optimis dan menganggap ia sebagai satu persaingan yang sihat selain menjadi cabaran untuk lebih kreatif di dalam menghasilkan busana. For me, the most important thing to kekal relevan adalah being humble. Kalau you humble dalam setiap pekerjaan dan ikhlas membuat perkara, I think you're going to sustain for a long time. And then apart from that, of course, kita kena tengok trend semasa dan kita tengok compare diri kita dengan orang lain. Bila orang lain buat sesuatu tu, we try to be different. Then because of that, I think Don berjaya berada dalam industri ini for more than 7 years now. Pemilihan fabrik-fabrik mewah seperti kain chiffon sutera, satin bersama perincian kain renda Perancis membuatkan koleksinya berjaya menambat hati pelanggan bukan sahaja di Malaysia, malah dari luar negara. Sebelum ni, produk-produk Don's Bespoke telah pun sampai ke Brunei, Singapura dan juga Indonesia. InsyaAllah di masa akan datang, Don bermimpi untuk terbang lebih tinggi, mungkin pergi ke Eropah dan sebagainya. Dengan adanya sokongan yang berterusan daripada pelanggan tempatan, Don berharap karyanya terus dihargai sekaligus mampu berdiri setanding dengan barisan mereka fashion antarabangsa. Seperti biasa, Segmen Reality membawakan sektor pertanian yang boleh dijadikan hobi utama dan menjana pendapatan seisi keluarga. Ketika berhadapan dengan penularan wabak COVID-19, hobi bercucuk tanam di halaman rumah antara yang digalakkan. Tanaman pelbagai jenis buah tembikai di Malaysia antara yang paling lama, namun hasil tuainya membawa pulangan yang cukup lumayan. Ia juga bergantung kepada jenis buah tembikai, cara pengurusannya dan cara penanamannya. Reality membawakan buah tembikai, rasa manisnya yang digemari ramai dan buat penghilang dahaga. Melihat warna di dalamnya sahaja sudah membuatkan kita terliur. Belum lagi rasa, tapi kita sudah dapat membayangkan kemanisan buah tembikai. Buah tembikai antara buah kegemaran ramai yang mengandungi 90% kandungan air.
terdapat lebih daripada 1,200 jenis buah tembikai di serata dunia. Bagi pencinta manisan berasaskan buah-buahan, Maikori boleh dijadikan pilihan untuk menikmati kesegaran pelbagai jenis tembikai secara semula jadi. Cukup popular di negara Jepun, pencuci mulut ini dikhaskan bagi golongan bangsawan mereka. First time when saya try Maikori, saya actually sangat impressed dengan dia punya rasa. Sebab first dia punya ais, dia tak macam ais kacang biasa sebab dia sangat smooth. So keistimewaan Maikori ialah sebab kita ada pelbagai pemanis mulut untuk kita punya kakigori. Kita punya signature ialah fruits. Rangkaian kakigori daripada buah-buahan tembikai ini melalui evolusi pemanis mulut yang sedia ada. Seperti kakigori red melon ini, isi sebiji buah tembikai akan dikeluarkan terlebih dahulu. Ais berperisa tembikai kemudiannya akan dikisar halus dan dituang bersama susu manis. Kami di sini mempunyai pelbagai jenis tembikai punya kakigori sebab tembikai itself dia mengandungi air, so macam kita punya sini cuaca panas, so boleh hydrate. Selain itu, kakigori tembikai susu juga mempunyai peminatnya tersendiri. So saya sendiri memang peminat tembikai sebab sejak kecil kita macam pergi sekolah tepi jalan atau jual tembikai, lepas tu macam kita punya family gathering atau party, memang tembikai ialah one of the mesti ada punya fruit. Saya sangat bangga kalau kita anak Malaysia boleh mempelbagaikan tembikai jadi pelbagai produk. Mempunyai 15 jenis perisa, kebanyakannya terdiri daripada buah-buahan segar yang berkualiti tinggi dan berbeza khasiat dan kebaikannya. Variasi cita rasa sesuai untuk dinikmati seisi keluarga. Minat bercucuk tanam dan gembira melihat hasilnya membuatkan pasangan suami isteri ini, Kamarul Iqbal Ismail dan Nur Akilah Muhammad Nur, mengambil keputusan untuk berhenti kerja daripada bidang kejuruteraan. Cubaan mereka sekadar untuk mengisi masa lapang telah membuahkan hasil yang membanggakan. Saya memilih penanaman rock melon ni kerana permintaan dia yang tinggi. Selain tu, harga yang tetap dan keenakan rasa buah yang sedap. Keistimewaan buah rock melon ni berbanding tembikai-tembikai di luar yang lain, dia mempunyai tekstur yang rangup, sedap, kualiti yang tinggi. Rock melon atau tembikai wangi adalah antara jenis daripada spesies muskmelon dengan nama latinnya Cucumis melova. Jenis tembikai ini antara cukup terkenal di negara Eropah. Kami memilih tanaman secara vertigasi seperti sedia maklum, di mana tanaman untuk irigasi dan juga pembajaan dilakukan sekali. Dan modul yang paling cantik untuk tanaman rock melon ini adalah seperti yang sedia maklum, kita perlu menggantung pokok ni supaya dia menjalar ke atas. Perkara pertama kenapa kita pilih teknik ni adalah kerana penjagaan yang rumit dapat dimudahkan. Dengan kaedah tanaman vertigasi, kita juga dapat mengawal saiz, rasa dan juga berat buah. Buah tembikai yang wangi ini akan dituai hasilnya 4 kali setahun. Walaupun proses menanam dan penjagaan rock melon dikatakan agak sukar serta membabitkan kos yang tinggi, namun itu tidak mematahkan semangat petani muda ini. Saya sangat seronok bekerja bersama suami kerana dapat meluangkan masa bersama, menjana pendapatan yang lumayan. Apabila kita turun ke ladang dan melihat hasil yang besar dan buah yang cantik, kita ingin berkongsi kepada orang ramai. Walaupun berpanas, berhujan, tapi saya rasa puas dan berbaloi. Antara produk hiliran yang mereka hasilkan adalah serbuk pembancur aiskrim berperisa tembikai manis. Bagi menghasilkan aiskrim rock melon, hanya tambahkan air sahaja dan dikacau bersama sebelum dimasukkan ke dalam mesin khas membuat aiskrim. Negara kita mengalami wabak COVID-19. Pada masa berkenaan, kami mengalami masalah
untuk memasarkan buah. Jadi saya mengambil inisiatif untuk menukarkan buah-buah segar kepada ekstrak untuk tempoh penyimpanan yang lebih lama daripada buah segar. Bukan sahaja enak dimakan segar, tembikai manis ini juga boleh dipelbagaikan menjadi pencuci mulut mengikut kreativiti penggemarnya. Sahabat-sahabat di luar sana yang kurang bernasib baik sekarang boleh cuba masuk ke dalam bidang pertanian. Tapi nasihat paling utama adalah kita perlu tahu dan juga perlu ambil tahu tentang cara penjagaan, cara pengurusan. Yang paling penting sekali pengurusan akaun syarikat. Itu yang paling utama. Jadi kepada sahabat-sahabat di luar sana boleh cuba jadikan pertanian ini satu perniagaan. Selain aiskrim, mereka turut mengeluarkan teh susu rock melon yang enak dan berkhasiat. Apa saja yang diusahakan bukan hanya membawa keuntungan, tetapi yang paling penting memberi kepuasan bersama-sama dengan sokongan ramai. Ladang tembikai merah seluas 3 ekar milik keluarganya dimanfaatkan sebaiknya sehingga menjadi pekerjaan utama Muhammad Ayub Masyudi, 37 tahun. Berasal dari Sungai Besar Selangor, dia turut membuka ruang pekerjaan kepada penduduk setempat menambah pendapatan. Saya menanam tembikai dah 7 tahun. Masuk ni tahun ke-8. Sebab saya nak meneruskan generasi akan datang kat sini sebagai wakil. Sebab sini dah sinonim dengan tembikai yang manis. Ya, saya seronoklah anak pasal ada hati nak tanam tembikai. Lepas tu ada tempat untuk nak tanam ada sendiri. Jadi senanglah. Adik-beradik pun suka. Lepas tu dia duduk kat kampung. Kalau tak kerja itu kerja apa? Di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Meskipun hanya mengusahakan ladang ini secara kecil-kecilan, namun Ayub mampu berbangga dengan hasil titik peluhnya. Daripada biji benih kita tanam ke tray selama 7 hari hingga ke 8 hari. Dan seterusnya kita akan ubah ke tanah, daripada tanah ke harvest selalunya dalam tempoh 60 hari. Proses menanam anak benih tembikai ini masih dilakukan secara manual bersama ahli keluarga dan pekerja lain. Selain berpuas hati melihat hasilnya, ia juga memberi pengalaman yang berharga demi kelangsungan hidup. Dapat hasil seronok. Jadi rezekinya dari itulah. Anak muda sekarang pandai cari peluang untuk menjana ekonomi yang baik. Jadi pada mereka yang ingin mencuba tanaman tembikai ini, saya galakkan agar mereka yang betul-betul berminat mempunyai ilmu, modal dan pengalaman. Meskipun tidak berjawatan tinggi dan perlu berada di bawah panas terik matahari, bergelar petani moden dengan tanaman tembikai yang diusahakan banyak membantu dia untuk memasarkan hasilnya ke pasaran yang lebih baik. Tembikai susu, satu lagi jenis tembikai yang sering mendapat sambutan ramai dengan khasiat dan serat yang terbaik. Kreatif dalam mencari sumber pendapatan, Nurul Ain Hashimah Muhammad Syahid, 26 tahun, dari Sungai Nipah Sungai Besar ini menginovasikan tembikai susu menjadi jeruk buah. Buah tembikai itu buah yang sangat unik. Dia bagi vitamin kat kita yang banyak, air yang banyak, serat yang bagus untuk penghadaman kita. Selain kita buat untuk air, kita pun boleh buat macam-macam daripada buah tembikai itu. Contohnya jeruk buah tembikai. Untuk menghasilkan jeruk ini, buah tembikai susu harus dipotong dadu mengikut saiz yang diinginkan. Kemudian, air yang dididihkan akan dicampur dengan sedikit cuka, gula, cili padi dan daun limau purut. Masak kesemuanya sehingga mendidih. Idea tu asalnya daripada lambakan buah tembikai yang dia tak masak dan yang banyak. So daripada mengelakkan membazir, kita hasilkanlah produk yang baru
kita olah yang baru seperti jeruk buah tembikai. Selain daripada jambu, mangga, buah tembikai juga boleh dihasilkan untuk jadikan jeruk. Setelah semuanya sebati, buah tembikai susu bersama campuran tadi sudah boleh disimpan dan dimasukkan bersama air rebusan. Kemudiannya ia disimpan di dalam peti sejuk selama 2 hari bagi proses penjerukan. Tembikai tu senang dapat, senang tanam dan dia bagi kita sejuk badan dan tenaga. Buah tu pun dah manis, kita pun suka makan. Satu keluarga kami makan. Selain isi buahnya yang sedap dimakan, kulit tembikai juga boleh dimasak sebagai pengganti sayuran yang lain. Kulit tembikai haruslah dikupas dan dihiris halus. Bahan-bahan tumis seperti bawang merah, bawang putih, cili padi dan sedikit belacan diperlukan sebagai penambah rasa. Eloklah kita support orang kita, buah tempatan. Kita boleh juga meningkatkan ekonomi orang kampung, menolong orang kampung. Sebiji buah yang banyak manfaatnya daripada isi dijadikan jeruk, dibuat jus minuman sehingga kulitnya dimasak. Kemanisan rasa buah tembikai masih dapat dirasai dan menjadi pilihan yang membangkitkan selera. Sebut sahaja nama Amira Zaini dan Fiza Frizi, kedua-dua selebriti ini cukup popular dalam mengenalikan program membeli belah hanya melalui televisyen Wow Shop. Kepitahan kedua-dua selebriti ini bertutur kata membuatkan kita sebagai penonton ingin mendapatkan dan membeli produk atau barangan terbaik. Di sebalik komitmen ini, Amira dan juga Fiza merupakan seorang ibu dan usahawan muda yang tidak disangka lagi. Mereka bijak membagikan masa antara kerjaya dan keluarga antara rahsia meimbangi kehidupan harian mereka. Nona berkesempatan bersama dengan kedua-dua selebriti ini dalam segmen Wanita Inspirasi. Hai, Assalamualaikum dan selamat menonton. Lincah, cantik dan mempunyai personaliti yang menghiburkan. Mencuburi bidang pengacaraan, menuntut Nur Hafizah Mat Saad 35 tahun atau lebih dikenali sebagai Fiza Frizi bersedia mental dan fizikal. Setiap hari juga dia perlu belajar untuk memperbaiki kelemahan diri. Hai, Assalamualaikum. Saya Fiza Saad. Saya merupakan pengacara dan juga saya juga adalah salah seorang pengacara untuk Wow Shop. Dan pastinya bila bercakap mengenai pengacara Wow Shop ni, semuanya akan tertumpuk pada kami bila bercakap mengenai demonstrasi, mengenai cara tata tertib kita berbicara, mengenai kekeluargaan. Sebab bagi saya, simbolik sebagai seorang pengacara Wow Shop ni sangat besar tanggungjawab dia. Sebab apa? Kita dijadikan sebagai salah seorang role model ataupun idola dalam bidang kekeluargaan. Apa sahaja yang mencerminkan mengenai adakah kita terror masak ataupun mahir masak ke tak bergantung kepada kuali yang kita beli. Contoh macam tu. Jadi saya merasakan bahawa bila kita menjadi pengacara Wow Shop, sedikit sebanyak bila kita mempunyai masalah rumah tangga kita sendiri, kita akan fikir, okey, awak pengacara Wow Shop, awak kena nampak betul-betul sebagai seorang ibu yang bertanggungjawab, dan secara tak langsung ia juga mendidik saya sebagai seorang insan yang lebih baik daripada yang sebelum saya bergelar pengacara Wow Shop lah. Minat dan kreatif di dalam merealisasikan sesebuah majlis atau rancangan membuatkan Fiza harus berlapang dada dan menerima segala kritikan dengan hati yang terbuka. Dia juga perlu bersikap lebih profesional ketika berdepan dengan pelbagai situasi. Bila bercakap mengenai pengacaraan, saya sebenarnya ada orang panggil sebagai ijazah sarjana muda dalam pengurusan sains tubuhan. Okey, jauh sangat sebab saya tak ada yang macam komunikasi ke ataupun macam media, corporate com ke apa semua yang menjurus kita ke dalam industri pengacaraan. Tetapi apabila saya menceburkan diri ketika tahun 2013 dalam program reality TV3 iaitu dipanggil sebagai Projek Metro, saya berjaya untuk menempa nama sedikit sebanyaklah bermula daripada situ. Itu bermula kejayaan saya. Maknanya memang starting point sebagai seorang pengacara memang sebagai seorang penjual iaitu di Wow Shop.
Seperti pengacara televisyen yang sedia ada, kepetahannya mengacara adalah bakat semula jadi untuk terus menyampaikan informasi yang tepat kepada penonton. Bila bercakap mengenai awal permulaan bersama dengan Wow Shop, pastinya 4 tahun dahulu memberikan saya makna baru apa itu dedikasi dan apa itu komitmen. Bagi saya bekerja dengan keluarga Wow Shop ni, mereka sangat profesional. Mereka akan memberikan kami latihan sekurang-kurangnya dalam masa 1 bulan. Selepas 1 bulan akan ada training yang lain dan kami juga akan berjumpa bermesyuarat sebulan sekali untuk memberitahu bagaimanakah untuk kita advance ataupun menjadi seseorang yang lebih baik sebagai salah seorang demo master ataupun pengacara untuk Wow Shop. Selain daripada itu juga, kita meeting untuk setiap produk, kita kena faham, kita kena guna produk tu. Pengacara yang sudah berumah tangga dan memiliki seorang cahaya mata ini juga turut memiliki perniagaan yang diusahakan bersama suami tercinta. Meskipun jadual pengacaraannya cukup padat, namun tugas sebagai seorang isteri, ibu dan usahawan tetap digalas dengan sebaiknya. Saya start berkecimpung dekat dalam industri pemakanan dengan menjual yong taufu, keropok leko, ada miang plus siakap dekat podium Pencari Damansara. Lepas tu juga saya bersama dengan suami saya dan juga ayah saya, kami juga buat keputusan untuk membuat satu car wash. Hai, Assalamualaikum. Kalau korang nak cuci kereta, ada dekat area podium ataupun dekat Pencari Damansara. Lepas tu kita akan basuh bagi elok-elok sikit. Gandingan bersama suami, Fazli Zulkifli 38 tahun, menjadikan dia lebih bersemangat untuk terus membina empayar perniagaan tanpa mengenal erti kegagalan. Cuba sahaja apa yang terdaya. Kerana bagi saya, usaha, komitmen, dedikasi, kekuatan yang ada dekat dalam diri wanita tu akan terbit apabila kita ni dicabar. Jadi bagi saya, para wanita ni, kita ni jenis yang macam pantang dicabar kan? Jadi anda boleh ambil cabaran ini untuk memastikan bahawa kita akan memberikan yang terbaik buat keluarga kita. Setiap kejayaan memerlukan pengorbanan selain meletakkan kekuatan diri sebagai jambatan mendepani cabaran. Di dalam apa jua keadaan, wanita sentiasa mahukan yang terbaik untuk mencorak kehidupan. Bagi pengacara dan juga usahawan tudung ini, Amira Zaini, 31 tahun, dia sentiasa meletakkan keluarga sebagai keutamaan di dalam apa jua perkara yang dilakukan. Mira memang sejujurnya memang kalau dekat rumah tu Mira memang suka duduk rumah. Macam bila sekarang macam PKP orang tak boleh keluar rumah apa semua kan, tapi Mira tak kisah apa sebab Mira memang suka duduk rumah. Kalau ada masa terluar tu memang Mira tak nak keluar pergi mana-mana pun. So dekat rumah tu lah Mira luangkan masa dengan family, tengok TV ke, masak-masak ke, makan-makan. Memang kita orang suka makan sebenarnya. So macam lepas tu selain daripada tu kemas-kemas rumah, Mira suka benda-benda macam tu lah dekat bila ada masa terluang. Duduk rumah lah memang paling best sekali. Mira rasa macam satu kepuasan dapat duduk rumah tu. Biarpun masih muda, graduan jurusan farmasi ini tidak takut berdepan dengan cabaran perniagaan, malah menganggap ia menguji kemampuan diri. Berniaga tu memang orang kata passion Mira juga. Passion number one Mira lah. So memang Mira dah lama dah meniaga tudung. Lepas tu Mira sesuaikan dengan permintaan terkini sampailah hari ini. Melihat keupayaan diri, Mira tidak jemu untuk belajar dan menjadikan pengalaman sebagai rujukan untuk dia menjadi lebih kreatif. Sokongan keluarga terutama daripada suami adalah rahsia Amira Zaini untuk terus mencipta nama di dalam lapangan kerjaya ini. Mengacara Wow Shop ni sebenarnya memang Mira jadi macam dah jadi macam sebati dalam dirilah selepas 4 tahun kan. Sebab sebenarnya ia adalah relatable ataupun berkaitan dengan kehidupan seharian Mira juga. Mira perlukan skill pengacaraan, Mira perlukan skill untuk menjual yang mana itu memang dua benda yang Mira memang sangat suka. Mira suka mengacara, Mira suka menjual. So Mira boleh train diri Mira combine semua informasi, ilmu yang Mira ada, so Mira sampaikan kepada semua penonton. Kepada semua penonton-penonton Wow Shop, terima kasih kerana menyokong Mira di Wow Shop. Teruskan menyokong kami, membeli bersama dengan kami. Hidup mesti ada wow.
Menggalas tanggungjawab sekaligus memberi inspirasi kepada orang lain dengan perkara-perkara positif secara tidak langsung menggambarkan personaliti seseorang pengacara itu. Bukan sesuatu yang mudah, setiap hari banyak benda baru yang harus dipelajari. Jadi adalah tugas mereka untuk bukan sahaja menjual produk tetapi untuk menjual emosi ataupun masalah kepada masyarakat. Jadi mereka perlulah menjadi seorang yang penyabar, kuat dari segi mental dan juga bijak dalam mengendali sesuatu masalah. Kekuatan wanita sememangnya luar biasa. Dengan kemodenan dan kepantasan teknologi, wanita juga harus berani melangkah ke hadapan. Apa jua kerjaya yang diceburi, minat bersama kesungguhan membuktikan wanita mampu berdiri setanding lelaki dengan cara tersendiri. Teruskan patuh SOP, pakai pelitup muka dan jaga kebersihan diri dan keluarga. Jika mempunyai simptom yang meragukan, segera dapatkan rawatan di hospital berdekatan anda. #KitaJagaKita. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami, TV3 Nona, dan jika anda mempunyai komen atau pandangan, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Wanita inspirasi semua, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Mira Fuzah. Assalamualaikum. Berdiri dan